Kerajaan kesal dengan tindakan usahawan kosmetik Muhammad Sajat Kamaruzaman yang memakai telekung ketika mengerjakan umrah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata tindakannya yang juga dikenali sebagai Nur Sajat telah mencemarkan imej Islam dan hubungan baik di antara Malaysia dan Arab Saudi. Beliau berkata pihaknya menerima aduan daripada jemaah dan orang awam yang terganggu dengan tindakan Muhammad Sajat memasuki ruang solat untuk wanita dengan memakai telekung. Saya amat kesal. Sudahlah perbuatan dia itu menjejaskan imej, kemudian dipaparkan pula dalam Instagram seolah perkara itu tidak ada kesalahan. Ya. Saya bercakap dari segi Islam. Saya tidak bercakap dari segi hak asasi manusia ke apa itu. Saya kurang arif dalam konteks kalau Islam itu tak betul dan salah dan dia kena berhenti. Dalam realiti dia tu menimbulkan berbagai isu, dia tunjuk pula dalam Instagram seolah-olah dia berasa tidak bersalah dan ini lebih memberatkan lagi isu ini. Jadi orang ramai pun marah. Beliau ditemui media selepas menghadiri program Town Hall Maqasid Syariah di Kementerian Kesihatan Putrajaya siang tadi. Tambahnya, beliau masih menunggu maklumat terperinci berhubung isu itu namun akan meneliti langkah alternatif yang boleh diambil terhadap Muhammad Sajat. Datuk Seri Mujahid berkata pihaknya juga akan mendapatkan penjelasan daripada agensi pelancongan yang bertanggungjawab membawa usahawan itu ke Tanah Suci. Tolong, jangan dengan perbuatan anda itu menimbulkan yang paling utama kebimbangan orang awam dan kemarahan orang awam. Satu, yang kedua, fikirlah bahawa tindakan itu anda lakukan di negara orang, di bumi Mekah, di bumi Madinah yang akan terjejas imej kita yang mungkin boleh menjadikan satu isu antara negara. Dan yang ketiga, kembalilah kepada fitrah asal. Beliau turut percaya tindakan Muhammad Sajat itu tidak akan menjejaskan kota haji negara kerana ia isu individu dan tidak melibatkan polisi negara. Terdahulu, Muhammad Sajat yang masih berada di Tanah Suci memuat naik gambar dan video di Mekah di laman sosialnya. Dia dilaporkan menunaikan umrah bersama ibu bapa dan beberapa rakan lain. Dalam pada itu, isu berkenaan turut mendapat reaksi Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia, PAPUH, yang bimbang pihak Arab Saudi akan menarik balik keistimewaan penggunaan visa pelancongan kepada jemaah Malaysia. Menerusi satu kenyataan, Presiden PAPUH Datuk Seri Razali Muhammad Syam berkata kerajaan Arab Saudi mengenakan undang-undang tegas dan melarang golongan transgender daripada menunaikan ibadah haji dan umrah. Datuk Seri Razali berkata kekhawatiran itu bersandarkan laporan media terhadap jemaah transgender dari Pakistan yang dikenakan hukuman pada 2017 sehingga banyak badan bukan kerajaan NGO di negara itu tidak berpuas hati sekaligus menjadikan hubungan di antara negara menjadi tegang. Beliau turut berharap pihak berkuasa Malaysia mengambil tindakan sewajarnya berhubung kes berkenaan kerana ia dilihat dengan sengaja mencemarkan nama Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Daripada terus mengecam, lebih baik dia dinasihati. Itu pendapat Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berhubung tindakan Sajat yang berpakaian seperti wanita ketika berada di Tanah Suci untuk mengerjakan umrah. Tapi itu cara berfikir yang demikian tidak tepat. Walau bagaimanapun rahmat Tuhan itu luas. Mudah-mudahan setiap orang dengan macam-macam peristiwa pergi ke Mekah, kalau niat dia ikhlas, dia berubah kepada yang lebih baik. Itu dari harapan saya. Beliau bagaimanapun tidak memahami tindakan Sajat yang mengenakan telekung serta berada di ruang solat untuk wanita. Begitupun Datuk Dr. Muhammad Asri meminta semua pihak agar tidak menyibukkan diri dengan perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Katanya adalah lebih baik rakyat Malaysia menumpukan perkara yang boleh mengembangkan ekonomi dan minda. Beliau ditemui media selepas Majlis Penyerahan Bangunan Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis di Pusat Dialisis Hospital Tuanku Fauziah HTF Kangar. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulai berkenan menyempurnakan majlis perasmian. Bangunan yang bernilai 6 juta ringgit itu menyediakan perkhidmatan rawatan dialisis kedua kepada pesakit buah pinggang selepas pusat rawatan sedia ada di HTF.